Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam program baru yaitu modul 40 hadis Imam Nawawi bersama aplikasi Madkhal. Bersama saya Dr. Umar Muhammad Nur. Insya-Allah kita akan bersama-sama menyelami sebuah kitab yang sangat penting, yang sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan Muslim pada hari ini, dan insya-Allah kita akan bersama-sama mengkaji satu persatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung di dalam 40 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mulakan dengan perbahasan berkenaan dengan siapa Imam An-Nawawi. Siapa pengarang kitab ni untuk kita lebih mengetahui orang yang telah berjasa dalam menghimpun sebuah buku yang sangat penting dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz penghulu mazhab Syafi'i di Damsyik, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Gelaran beliau adalah Muhyiddin, iaitu penghidup agama, dan juga Muhyis Sunnah, iaitu orang yang menghidupkan sunnah. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah di sebuah kampung bernama Nawa. Nawa adalah sebuah negeri yang antara Nawa dengan Damsyik pada hari ini kira-kira 90 km. Dan sekarang ini Nawa dan Damsyik berada dalam sebuah negara yang kita kenali sebagai Syria. Imam Nawawi dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana akan tetapi berpegang teguh dengan agama Islam. Ayah beliau adalah seorang peniaga, pada masa yang sama orang yang sangat saleh. Itu sebabnya apabila beliau dilahirkan, keluarga beliau memastikan beliau berkembang menjadi seorang anak yang rajin menuntut ilmu, seorang anak yang tekun dalam melaksanakan perintah agama dan melaksanakan semua kewajipan-kewajipan agama dengan sebaik-baiknya. Imam Nawawi sejak kecil, beliau terkenal dengan orang yang berbeza dengan anak yang lain. Beliau tidak suka bercampur dengan anak-anak lain yang suka menghabiskan masa mereka untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Beliau juga tidak suka bercampur dengan bermain dengan mereka. Bahkan pada satu ketika ada seorang ulama bernama Syekh Yasin Al-Maraqishi, seorang yang sangat saleh. Apabila beliau berlalu di Nawa dan beliau melihat Imam Nawawi yang tengah bercampur bersama anak-anak kecil yang lain, tengah mereka memaksa Imam Nawawi untuk bermain bersama mereka. Akan tapi Imam Nawawi menolak, anak yang masih kecil ni menolak untuk bermain dengan mereka. Apabila mereka paksa, anak ni menangis, akhirnya kawan-kawan yang lain pun tinggalkan dia. Dan Imam Nawawi yang masih kecil tersebut kemudian pergi ke kedai milik ayahnya. Beliau membaca Al-Quran. Dan apabila Syekh Yasin melihat keadaan Imam Nawawi seperti itu, beliau mengatakan anak ni suatu hari nanti akan punya kisah yang menarik. Beliau akan menjadi orang yang besar di dalam sejarah Islam. Itu sebabnya Syekh Yasin kemudian berjumpa dengan ayah Imam Nawawi. Beliau mengatakan, jaga anak ini dengan sebaik-baiknya, berikan perhatian dia dalam pendidikannya, sebab satu hari nanti dia akan menjadi orang besar. Ayah Imam Nawawi mengambil nasihat tersebut. Beliau kemudian menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya. Pada usia 19 tahun, Imam Nawawi kemudian dibawa ke Damsyik. Damsyik pada masa itu adalah sebuah bandar yang besar dan juga menghimpun ramai para ulama, menjadi pusat pengajian yang sangat penting di dalam dunia Islam. Imam Nawawi mengaji di Damsyik selama beberapa tahun daripada para ulama yang ada di tempat tersebut. Dan sepanjang pengajian Imam Nawawi di Damsyik, beliau hanya menerima bekalan daripada ayahnya yang setiap berapa masa sekali datang ke Damsyik untuk memberikan bekalan. Dan Imam Nawawi kemudian memberikan sepenuh perhatian untuk belajar ilmu agama di Damsyik. Beliau mengaji 12 subjek dalam satu hari. Beliau juga berusaha untuk menghafal semua kitab-kitab penting di dalam pendidikan, terutama dalam kitab-kitab fiqh dia. Dan beliau menghafal kitab Tanbih, beliau menghafal kitab Majmu', dan beliau juga yang paling penting adalah sangat zuhud dalam kehidupan. Beliau hanya tinggal di satu bilik yang kecil di sebuah madrasah, dan sampai meninggal dunia beliau tak pernah berpindah daripada tempat tersebut. Dan selama tidak lama, daripada berapa tahun kemudian, Imam Nawawi kemudian menjadi orang yang
terkenal dalam wacana agama. Beliau terkenal bukan hanya sebagai orang yang sangat alim dalam hadis, beliau juga terkenal alim dalam fiqh, beliau juga terkenal sangat saleh, beliau juga terkenal sangat wara dan sangat zuhud. Ramai orang yang mencoba untuk mengaji dan mengambil ilmu daripada Imam An-Nawawi. Dan selain itu, Imam Nawawi juga terkenal sebagai orang yang tegas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pernah satu ketika seorang raja yang sangat hebat di Damsyik, yaitu Al-Zahir Baybars, dia adalah seorang penguasa yang sangat perkasa. Beliau pernah membawa pasukan untuk melawan tentara Tatar. Tentara Tatar yang tak pernah kalah dalam peperangan berjaya dikalahkan oleh tentara Baybars. Maknanya beliau adalah orang yang sangat disegani dan ditakuti pada masa itu. Dan satu ketika Baybars mengumpulkan para ulama yang ada di Damsyik untuk satu perkara penting. Beliau ingin menambahkan teks dan mengambil teks daripada rakyat. Apabila semua ulama yang ada pada masa itu tidak berani membantah, satu-satunya Imam Nawawi yang berani menyuarakan dan membantah kehendak tersebut. Dan pada masa itu Imam Baybars rasa sangat marah dan ingin menghukum Syekh Nawawi, akan tapi beliau terpaksa membatalkan keinginan tersebut sebab beliau nampak Syekh Nawawi, Allah berikan karamah, setiap orang yang berjumpa melihat beliau merasa ketakutan sebab punya haibah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Imam Nawawi. Dan berikutnya juga Imam Nawawi terkenal dengan banyak karangan-karangan beliau dalam agama. Antaranya yang paling popular pada hari ini selain Arba'in Nawawi yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Dan kita juga melihat ada lagi kitab-kitab Imam Nawawi yang lain seperti kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Nawawi juga menulis kitab Minhajul Abidin, Minhaj Talibin, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, dan pelbagai kitab-kitab yang lain. Dalam hadis beliau ada syarah Sahih Muslim. Beliau juga menulis dalam sejarah kitab Tahzibul Asma' wal Lughat dan pelbagai kitab lain yang pada hari ini masih kekal menjadi rujukan para pelajar agama dan juga pengkaji agama. Dan Imam Nawawi kemudian dilantik menjadi Syekhul Hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis Ashrafiyah pada masa itu adalah satu pusat pengajian yang dibina khas untuk mengajarkan ilmu hadis. Dan siapa orang yang dilantik menjadi Syekhul Hadis di sana adalah orang yang paling pakar dalam ilmu hadis pada zaman itu. Dan kedudukan Syekhul Hadis pada zaman itu mungkin kita boleh samakan pada hari ini dengan seseorang yang memegang jawatan profesor dalam sebuah universiti. Dan pengkhususan dia adalah pengkhususan hadis. Dan di Darul Hadis Ashrafiyah kemudian Imam Nawawi, walaupun sepatutnya menerima gaji yang cukup besar daripada kerajaan sebab institusi ini dibina di atas wakaf dan cukup banyak alokasi ataupun pemberian gaji untuk orang yang memegang jawatan tertinggi di Ashrafiyah, tapi Imam Nawawi menolak untuk mengambil apa-apa bentuk bayaran di tempat tersebut. Selepas Imam Nawawi dilantik menjadi Syekhul Hadis, beliau menghidupkan tempat tersebut dengan pelbagai ilmu. Beliau mengajar Sahih Bukhari di tempat tersebut. Beliau juga membaca kitab-kitab hadis yang besar-besar di hadapan para murid-murid. Dan di situ juga Imam Nawawi menulis pelbagai kitab-kitab beliau yang sangat masyhur yang tadi telah kita sebutkan. Walaupun beliau telah memegang jawatan yang tinggi, walaupun beliau dilihat pada masa itu sebagai seorang ulama terbesar di Damsyik, tapi Imam Nawawi kekal tinggal di bilik sempit yang pernah beliau tempati ketika beliau masih menjadi seorang pelajar. Tempat itulah yang pertama kali beliau tempati ketika tiba di Damsyik. Tempat itu juga yang beliau tempati ketika beliau memegang jawatan sebagai profesor hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan tempat itu juga yang menjadi tempat Imam Nawawi mengarang kitab-kitabnya, sebuah tempat yang sangat halus dan sangat sempit dan sangat kecil. Akan tapi sifat zuhud Imam Nawawi membuat beliau selesa di tempat tersebut hingga ke akhir hayatnya. Pada satu hari, tuan-tuan, Imam Nawawi menerima seorang tamu dari luar, dan tamu tersebut memberikan kepada Imam Nawawi satu tempat air. Imam Nawawi terima pemberian tersebut. Apabila ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kenapa engkau menerima hadiah ni?" Biasanya Imam Nawawi selalu menolak hadiah. Kata Imam Nawawi, tempat air ini adalah alat
untuk seorang musafir melaksanakan perjalanan. Tidak berapa lama kemudian Imam Nawawi mengembalikan semua kitab-kitab yang beliau pinjam daripada orang lain, dikembalikan semua pinjaman. Tak lama kemudian beliau pergi untuk menziarahi Baitul Maqdis, berziarah ke kubur Nabi Ibrahim di Al-Khalil atau Hebron pada hari ini. Kemudian beliau pergi ke Nawa dan tidak lama kemudian beliau sakit. Berapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Dan ini menunjukkan kepada kita seolah-olah Imam Nawawi mengetahui masa beliau sudah sangat dekat sehingga beliau melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Beliau telah kembalikan semua pinjaman-pinjaman. Beliau juga berziarah seolah-olah menunjukkan bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini. Imam Nawawi meninggal dunia pada usia 45 tahun pada 24 Rajab 676 Hijrah, dan beliau kemudian dimakamkan di kampung beliau yaitu Nawa. Sampai hari ini masih ada makam beliau, masih sering diziarahi dan selalu menjadi tumpuan orang yang berziarah ke Damsyik dan ke Nawa dan juga ke Syria secara umumnya. Mudah-mudahan sedikit pengajaran dan sejarah hidup Imam Nawawi memberikan kita gambaran berkenaan dengan kehebatan penulis kitab Arba'in Nawawi ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang beliau tinggalkan kepada kita pada hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.